Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Alzik Studio. Okey, menu kita hari ini adalah menu orang kahwin. Menu kenduri kahwin. Menu tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah nasi minyak. Menu kita ini istimewa kerana nasi minyak ini kan makan dengan gulai daging ataupun gulai ayam. Tapi kita buat nasi minyak dengan gulai ikan hiu. Perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita masak nasi minyak kita dulu dengan menggunakan pressure cooker. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah beras basmati, Faiza basmati Mongol yang telah dibersihkan ni. Lepas tu saya guna 1 biji bawang Holland. Kalau anda nak pakai bawang merah boleh pakai bawang merah, dan kena pakai juga separuh bawang besar, dan beberapa ulas bawang putih, sedikit kunyit, daun pandan seperti biasa, bunga lawang dan juga kulit kayu manis, dan sedikit mentega untuk kita menumis, dan sedikit pelantah, dan sos tomato sebagai bahan perasa. Tapi kalau anda tak nak guna sos tomato, lebih bagus kalau anda guna sangkuit, dia untuk beri rasa masam kepada nasi minyak kita itulah. Dan saya pakai susu kambing kurma untuk menggantikan susu cair. Bercakap mengenai susu, orang kata susu cair itu adalah susu, tapi sebenarnya susu cair adalah bukan produk tenusu. Susu cair, susu pekat manis, semuanya bukan diperbuat daripada susu. Ia diperbuat daripada minyak kelapa sawit. Ramai orang salah faham di situ. Dan oleh kerana minyak kelapa sawit ini memberi kalori yang tinggi kepada makanan kita, pakai jarang-jarang boleh, tapi nak pakai kerap untuk letak dalam nasi tidaklah disyorkan. Measuring ni pun menggunakan lemak, sama ada lemak tumbuhan dan juga lemak binatang. Sama juga dengan pelantah yang akan kita gunakan nanti. Jadi untuk mengelakkan lebih banyak lemak kita masuk dalam nasi kita tu, kita kurangkan susu cair tu dengan penggunaan susu kambing kurma. Rasanya lagi krim, lagi sedap, lagi lazat. Okey, sebelum saya terlupa, kita perlukan 1 cube ayam sebagai perasa nasi minyak kita tu lah. Kita terus blend kita punya bahan tumisan ni. Jom. Panaskan pressure cooker menggunakan mode bake, kemudian masukkan margarin dan juga pelantah. Masukkan bahan tumisan. Bunga lawang dan kulit kayu manis, pandan, cube ayam dan juga susu kambing kurma. Untuk sukatan susu kambing ini, saya menggunakan cawan yang sama yang telah digunakan semasa menyukat beras tadi. Maknanya kalau tadi saya menggunakan 3 cawan beras, sekarang saya menggunakan 1 cawan susu kambing, kemudian baki lagi 2 cawan saya akan masukkan air. Ini bagi memastikan sukatan air kita sama dengan sukatan beras yang kita gunakan. Hasilnya nanti nasi kita tidak terlampau kering dan tidak pula terlampau lembek. Masukkan sos tomato ataupun sangkuit, kemudian barulah masukkan beras sehingga sebati. Masukkan 2 cawan air. Tutup pressure cooker dan lock butang valve-nya. Tamatkan mode bake, kemudian gantikan dengan mode steam.
Tetapkan masa di antara 6 hingga 7 minit. Kemudian tekan butang start. Sebelum kita buka kita punya pressure cooker ni, pastikan valve ni semua uap air dah keluar semua. Dan valve ni dia jatuh ke bawah lah. Tengok. 1, 2, 3. Yes. Kita punya nasi minyak kita nampaknya sudah kuning ni. Maknanya tak perlu lagi letak, tak perlu lagi kita letak apa ni, pewarna lah. Kita guna warna asli daripada kunyit tadi je. Just kita gaul biar dia lerai, dia tak melekat. Kemudian kita biarkan wap air dia ni keluar, supaya dia kering lah, supaya dia tidak lembek. Ok, menu kita yang seterusnya adalah gulai ikan yu. Saya dapat ikan yu ni daripada kedai Pok Razak Seberang Takir dengan harga hanya RM10 1 kilo. Terlalu murah. Saya tak faham kenapa orang Terengganu tak suka makan ikan yu sampai harga boleh jatuh macam tu. Mungkin sebab dia hanyir ataupun mungkin sebab kulit dia leceh untuk dikupas. Tips untuk membasuh ikan agar tidak hanyir adalah dengan membasuh menggunakan air limau nipis ataupun boleh guna asam jawa bersama dengan garam kasar. Tapi awas, makanan seafood seperti sotong, udang, ketam sangatlah tidak digalakkan membasuh dengan cara tersebut, kerana ia akan menyebabkan sotong, udang dan ketam anda tu tawa hebel lembor, orang Terengganu kata. Hilang semua rasa manisnya. Tapi kalau untuk ikan boleh. Jadi inilah ikan yu kita yang telah kita potong dan siap dibasuh dengan menggunakan air garam kasar dan juga asam jawa. Okey, seterusnya kita perlukan bahan tumisan seperti biasa. Bawang basah, saya pakai bawang Holland. Dan pakai bawang merah pun boleh. Gantikan bawang besar ni bersamaan dengan 4 biji bawang merah. Beberapa ulas bawang putih. Dan pastilah halia untuk membuang angin dalam badan. Dan kunyit sebagai pewarna. Beberapa helai daun kari. Daun kari ni hanyalah opsional dan lagi baik diganti dengan daun kesum. Oleh kerana saya tak ada daun kesum, jadi kita pakai je daun kari. Sedikit perahan air asam jawa dan rempah gulai ikan cak bunga ros dan juga rempah kari babas. Dalam 4 sudu rempah kari, 2 hingga 3 sudu rempah gulai. Terpulang sepekat mana gulai ataupun kari yang anda ingin buat. Dan sedikit santan. Saya guna sedikit ya, sebab santan ni akan diganti dengan susu kambing kurma ni. Kita akan gunakan susu kambing kurma di dalam gulai kita sebagai alternatif mengurangkan santan yang akan kita gunakan nanti. Tapi kita tetap gunakan sedikit santan untuk bagi rasa, orang kata kalau gulai ni tak ada santan tak kick lah orang kata. Jadi kita pakai juga sikit dan secubit garam lah. Okey, seterusnya kita kisar semua bahan tumisan yang ini. Saya lupa tadi sedikit kerisik untuk kita masukkan dalam gulai kita. Okey, masukkan semuanya dalam blender. Masukkan sekali kerisik ni pun dalam blender biar dia hancur. Okey, panaskan minyak, kemudian masukkan bahan tumisan kita.
Bila bahan tumisan kita sudah kering, bolehlah kita masuk air asam jawa. Langkah api. Masukkan empah gulai dan juga empah kari. Masukkan daun kari. Kemudian masukkan susu kambing kurma, 1 cawan susu kambing kurma bersamaan 1 secik susu kambing tu, ataupun bersamaan 4 skop, 4 hingga 5 skop susu kambing. Kalau anda gunakan santan, pastikan santan tu dimasukkan kemudian. Maknanya sekarang ni kalau anda gunakan santan, masukkan air dululah, baru masukkan santan. Masukkan secawan air. Sedap apa ni? Melapor lah. Boleh masukkan ikan kita. Kalau ada ubi kentang pun boleh juga masukkan sekali ubi kentang. Biarkan air mendidih. Kalau anda rasa kuah ni pekat sangat, boleh tambahkan air lagi. Saya rasa okey dah ni. Mungkin kita tambah sedikit santan cair nanti. Kita cara adukkan santan tu dengan air. Dah mendidih sedikit tu, kita masukkan dalam 3 hingga 4 sudu santan yang telah dicairkan ni. Kalau anda ada telur rebus, masukkan sekali telur rebus. Ini semuanya favourite budak-budak ni. Akhir sekali, perasikan dengan 1 sudu gula dan sedikit garam. Dah siap pun gulai ikan yu kita. Inilah dia hasilnya, nasi minyak bersama gulai ikan yu. Jika anda merasakan video ini bermanfaat kepada anda, sila like, share dan subscribe dan bunyikan butang loceng untuk mendapat notifikasi seterusnya daripada kami. Selamat mencuba. Assalamualaikum.